Okay, so maybe kita start dengan kita kenalkan dululah Puan Balqis dengan Cik. Okay. Okay. Assalamualaikum, nama saya Nizam Hakim bin Mat Ishak. Umur sekarang 37 lah. 7 lah kot dah. Dari mana? Oh, saya asal Kuala Lumpur. Memang membesar di Kuala Lumpur lah. And then Puan Balqis? Okay. Nama saya Balqis Fatimah Bakar. Soalnya orang panggil saya Balqis lah, nama panjang kan. Umur sama, 37 tahun. Bekerja area Selangor dan berasal dari Pahang. So macam mana you all kenal each other? MLM. MLM? MLM apa tu? Bukan selamba je. Tapi MLM ni kawan dia bawa Kawan dia. atas kawan. Kawan saya bawa saya. Atas kawan lah. Tapi jumpa di MLM lah. Event MLM. So siapa approach siapa dulu? Nak cerita? Ada dua version mana satu. Laki lah approach perempuan. Saya lah approach dia. Okay. Saya kena reject lah pun, tapi tak apalah. Jodoh kuat lah macam tu. Okay, so basically kita orang mula kenal dekat Sofia PJ kan. Betul. So masa tu kita kenal pada tahun bila yang mula sekali jumpa tu. Sebab perjalanan tu panjang juga kan. Time PKP 2020. bulan 12 2020 kita orang first check up. First check up. Masa datang check up tu berapa lama dah berumah tangga tu? 2020 7 tahun. 7 tahun. 7 lebih 7 nak masuk 8. So masa datang first tu dah tahu dah ke ataupun macam baru datang just nak start check? Dah 7 tahun kan, jadi dah suspect lah. Tapi tak tahu secara scientifically ke secara medical, tak ada lagi lah. Macam bom-bomo ni ada lah cakap. Bomo mana tu? Okay. Tak ada. So apa tu masa datang kita buat scan, lepas tu kita buat ujian sperm. Betul. Kan. So maksudnya masa tu first time lah datang check sperm, betul? Check sperm actually itu kali ketiga. Tapi yang untuk fertility clinic tu kali pertama lah yang dapat result. Yang kali pertama tu dia cakap tak cukup volume, jadi dia tak proceed. Lepas tu dalam 5 tahun 3 tahun lah, lebih kurang masa 5 tahun buat check, medical check up whole body lah. Dia tak bagi tahu result, cuma dia refer ke fertility. Jadi saya masa tu tak buat lagi lah. So masa tu bukan kat Malaysia lah. Lepas tu bila dah kat sini baru yang betul-betul dapat result lah. Kira doktor lah bagi tahu news tu. Break the news. So masa tu do you feel, apa perasaan masa nak buat ujian sperma? Macam dah rasa something not right somewhere ke? It's like macam bila nak break the news tu quite difficult juga kan nak terima. Dia maksudnya doktor break the news tu masa tu dah suspicion lah kan. Dah pernah beli kit, pernah cuba sendiri. Macam saya cakap lah, tak pernah cuba dengan doktor lah, tak ada betul-betul diagnose. Tapi dah ada suspicion lah. Itu je lah. So bila doktor kata macam okey, bila volume air mani okey, tapi tak ada jumpa sperma dalam air mani, what masa tu you dah sebab tahu kadang-kadang you all dah baca-baca kan, tapi adakah macam like tengok balik that itu akan menyebabkan you buat operation, buat semua-semua tu? Jadi masa tu sebenarnya volume pun tak cukup. Volume pun sangat low dan sperm pun memang kosong lah kan. Masa tu saya punya knowledge masa tu ingat tak ada harapan lah. So saya tak tahu pula pasal ada surgery. Saya tahu ada surgery untuk betulkan vas deferens tu. Pernah baca, cuma kat sini susah nak buat dan belum 100% lah kan. Jadi saya tak tahu yang IVF ni pun boleh kira cari sperm dekat testis tu. Saya tak pernah dengar lagi lah, tak pernah jumpa lagi. Jadi agak surprise lah ada solution. Dan bila saya dah start baca tu, saya akan baca probability dia berapa persen nak dapat. Jadi itulah, baca-baca sendiri. Lepas kita mula jumpa doktor tu, saya stop research. Saya percaya kat doktor 100%. Betul. Seriously. Sebab you all banyak baca kan, it's like mesti like ada banyak second thought, second opinion, mungkin mesti nak try cara lain dulu. Ada tak that runs in your mind macam okay kita nak try
tradisional ke, nak try urut ke, nak try benda lain selain pada operation. Because operation ni macam bila kita cakap kena operate, nak ambil isi kat kawasan testis tu, dan 50-50, ada yang dapat, ada yang betul. Tak dapat. First kali saya tak pernah terfikir nak urut, tapi the day before nak ambil sperm tu saya ada terasa macam apa kata kita urut, tak terkeluar guys. Tapi saya tak proceed lah. Lepas tu masa tu doktor janji dapat 2 minggu MC. Jadi 2 minggu MC tu yang submit yourself. Okey lah, tak apa doktor, okey boleh. Jadi lepas tu saya ada baca macam surgery untuk bahagian tu paling cepat sembuh. Jadi saya punya tahap takut tu tak adalah. Cuma ini memang pertama kali saya masuk surgery. Saya dari segi segannya dalam bilik pembedahan tu penuh orang lah, yang tu je lah segan dia. Penuh perempuan dan semua masa kan? Bukan penuh lah, kira semua lah kan perempuan masa tu. Jadi sebab penuh kerana sebab kita macam female friendly. Lepas tu bila lelaki yang kena operate, dia dah jadi lain. Sebab baju kita pun warna pink, warna purple. Topi semua warna purple, warna pink kan. Betul. So apa tu, tak takut lah? Saya tak takut sebab sebelum ni macam doktor cakap tadi, isteri saya ada fibroid, jadi dia pun dia lagi lama kan, dia punya luka pun lagi besar. Dan macam saya cakap lah, MC tu lah. Yelah, MC tu yang attract. Kalau MC lagi panjang, okey. Saya kan doktor janji 2 minggu MC, saya minta 3 kan. Dapat extension. Dapat extension. So masa kita periksa puan pun masa first time, masa tu yang first kali dapat tahu ada fibroid. So masa tu saya ingat lah puan pun macam terkejut, besarnya fibroid ni, tak perasan. Lepas tu baru perasan, padahal perut nampak macam kembung sikit and whatnot. Tapi yalah, sebab masa tu pun kita tak ada lah jaga makan sangat kan. Masa doktor cakap tu pun sebab memang tak rasa apa-apa. Kalau macam period tu pun period, memang saya ada late cycle. So selalunya kalau macam 20 ke, kalau saya 44 hari, dia depends lah. Kadang-kadang dia on time, kadang-kadang dia lambat. Tapi itulah, tak sangkalah ada fibroid sebesar itu. Besar juga fibroid tu, ada dalam 7 cm macam tu kan masa tu. So rahim yang normal saiz dia 7 cm. Lepas tu fibroid pun 7 cm. So dia kena optimistik je. Dia kata, diorang ni tak datang ni. Dah tak datang. Sekali tiba-tiba toing. Puan kata, okay, saya nak buang fibroid dulu doktor. Macam mana you come to that, kata rasa nak buat fibroid dulu? Macam mana lah, fibroid dulu, lepas tu yang ni, lepas tu yang tu. Macam mana tu? Rasanya mungkin atas suggestion doktor jugalah kan. Sebab kita tahu IVF ni dia avoid any risk lah, yang mengurangkan kadar peratusan sukses kan. So since fibroid ni benda yang kita boleh remove dan dia tak mungkin lah, bagi saya macam mungkin lah it's quite common lah kan. Selalu kan kita dengar ada orang ada fibroid semua tu. So saya rasa macam better kita removekan that one, and then baru kita proceed dengan ni lah, dengan husband dulu. Lepas tu baru kita orang buat itulah yang hormon-hormon itulah. So fibroid tu lepas buang part fibroid, buat operation kat anal. Kat anal. So macam operation kalau cyst ke, fibroid ke, endometrioma, yang tu kita boleh claim untuk operation tu dan the medical punya insurance. And then lepas tu dari segi pembedahan untuk lelaki dengan IVF, yang tu yang tak ada insurance cover. Even pembedahan lelaki pun tak boleh claim dalam KWSP. Betul kan? Ingat. Rasa betul-betul. Yang tu tak boleh. Betul, yang tak boleh claim. So lepas operation fibroid tu makan masa juga nak recover. So lepas operate tu 3 hingga 6 bulan appointment. Dan tunggu period dah regular. Lepas tu baru datang balik. Lepas 6 bulan tu tiba-tiba dia datang klinik. Dia kata, okey doktor, kita orang nak buat operation, nak dapatkan sperm. So yang itu yang saya terkejut lah. They are serious lah about this. Dan I think kita bincang betul-betul. Kita kata tak boleh nak guarantee dapat sperm.
sperm dapat pun dalam 50% yang boleh dapat, ya. So you all punya decision nak buat asing-asing. You all nak try ada sperm dulu. Kalau ada sperm baru puan nak buat IVF. Betul. Tapi kita cakap kalau sperm tu kita dapat, Mungkin doktor cakap macam mungkinlah setengah jam, tapi saya tunggu kat luar tu dia macam lama. Rupanya adalah benda terjadi kat dalam tu. Encik punya perasaan bila masuk bilik prosedur tu macam mana? Segan je lah. Dia masuk, kita dah lah pakai baju macam terdedah lah kan. Lepas tu kelilingnya semua ni lah wanita. Sebenarnya semua. Lepas tu saya minta Dr. Biusa masuk cepat-cepat. Bagi tidur. Bagi tidur. Jadi masuk tu dalam masa 2 minit saya dah tidur. Dah tidur. Sepanjang prosedur tu terjaga tak, terasa ke apa-apa ke? Tak ada, saya tak terasa langsung. Okay. And then lepas kita dah buat prosedur tu, encik bangun, macam mana perasaan bila bangun tu, rasa sakit dia macam mana? Dia rasa dia macam nak pergi tandas untuk lelaki. Memang saya rasa Balkis lagi boleh cerita kot. Dia sebab dia masih dalam apa tu, kalau kena bius kan dia macam sedar tak sedar tu kan. Dia sikit-sikit dia cakap dia nak pergi toilet, nak kencing kan. Cakap, tapi doktor bius cakap bukan ni, dia rasa je. Bukan nak pun sampai itulah saya request yang urine punya tank tu kan. Tapi sebenarnya memang tak pun. Memang bagi tu dia tak, dia rasa je. Memang dia keep macam dia nak bangun kan. Kita pula lah yang macam kena pegang dia sebab doktor tak kasih dia bangun daripada katil sebab bius tinggi lagi kan, takut dia jatuh semua tu. Tapi itulah doktor cakap memang feeling dia tu rasa macam dia senak nak pergi tandas. Nak pergi toilet. Lepas tu betul ke orang kata macam kena tumbuk kawasan tu? Tak pernah lagi kena tumbuk situ. Tapi saya imagine kena tendang. Lebih kurang macam tu lah rasa. So masa bangun, lepas tu boleh bangun, boleh jalan semua okey? Lepas tu bila saya first bangun tu memang saya pergi tandas dulu. Okay. Memang tak kencing pun lah, memang rasa je lah. Kencing. Okay. And then lepas tu bila balik rumah tu, do you macam mana, you jaga, you baring ke atau can you walk, do you macam balik tu doktor ada suruh beli special pakai cup kan. Jadi saya rasa macam biasa je lah, rasa senak-senak. Dalam sehari dua tu dah hilang dah sebenarnya. Tapi saya tak kasar lah, tak ada naik turun tangga tu jarang lah. Dah drive tak masa tu? Belum lagi. Belum. Masa 2 minggu tu tak drive lah. 2 minggu tu saya tak drive. Itu saya ikut pantang. And then kat rumah, sorry lah, pakaikan play card semualah, betul? Pakai spender je. Bagi angin semua. Sebab luka kawasan tu yang susah. Sebab dia macam, kawasan tu kan macam berlipat-lipat kan. So kadang-kadang kalau pergi bilik air, berpeluh ke, so dan senang dapat jangkitan. So itu yang paling kita risau. That's why masa 2 minggu tu dapat 2 minggu tu. Lepas tu ada orang minta extend lagi. Okay, make sure baik. Sebab yang doktor ada cerita masa surgery tu doktor belah both sides lah. Betul. Kalau ikutkan prosedur just one side. Ya, betul. Sebab saya negotiate. Betul. So sebab tu takut tak cukup sperma tu. Sebab puan telur dia banyak, kita takut bila dah ambil tu tak cukup untuk bilangan telur dia untuk kita senyawakan. Dan kita tahu proses tu 2 kali. Satu kena ambil sperma, bekukan, lepas tu kita kena cairkan dia. So takut masa proses cair tu ada banyak juga yang tak berjaya survive. Okay. Masa jaga luka, ada tak pemakanan yang encik dan puan buat ataupun just biasa saja, tak berapa strict? Biasa. Just physical activity lah, kurang tak naik turun tangga je. Itu saja kot. Yang lain biasa je, duduk depan komputer, tengok TV tu biasa je. Pergi toilet tak ada masalah lah? Tak ada. Pergi toilet yang hari pertama yang lepas surgery saja. Lepas tu boleh pergi sendiri. Tahap kesakitan dia macam mana? Tak sakit. Cabut gigi lagi sakit. Ya. Tapi makan ubatan sakit, antibiotik semua tu habiskan lah. Betul. Dia tak ada demam atau tak ada apa-apa lah. Cuma rasa senak tu. Betul lah. Itu sajalah. Alright, and then lepas tu kita dah dapat sperm, kita bekukan dalam sperm tu, kita letak dalam straw. And then bila kita cairkan straw tu, kita akan cairkan beberapa sperm lah dalam setiap straw tu. Kita tak boleh kata berapa banyak sperm, macam 100 ekor masuk satu straw. Dia just masukkan je. Then straw tu kita akan cairkan per straw dan ada sperm. So bila
masa tu bila dah tahu ada sperm, bermaksud puan kena lalui IVF lah, betul? Yeah. So it takes like macam beberapa bulan juga untuk puan datang kan? 2 bulan lah. 2 bulan. Rasanya 2 bulan. Sebab once dia dah recovered tu, kita orang macam okay lah. So since dah ada sperm tu, so kita orang decide untuk proceed lah. Tak nak tunggu lama-lama pula kan. Sebab masa tu pun kita orang consider actually umur. Sebab the first moment yang kita orang decide untuk buat IVF ni pun sebab ada terbaca artikel, ada orang kata prime age 35 kan, tu prime age lah. Tu yang macam cakap dengan husband, buatlah, kita try je. Kita try, kalau ada rezeki ada, kalau tak ada, dan that's our effort lah untuk dapatkan baby kan. Once dia dah ada sperm tu, memang kita orang macam okey lah, apa nak tunggu lagi kan, just proceed je lah kan. So maksudnya bila dapat sperm, you dah tahu okay, I have to go through IVF lah, maksudnya dah ada sperm. So but kita discuss juga yang sperm yang kita dapat daripada operation tu, dia tak sematang sperm yang ada dalam air mani. So kebolehan dia untuk bersenyawakan dengan telur tak kemampuan dia tak setinggi sperma yang matang. Sebab dalam air mani sperma tu dah dikeluarkan, dia lagi matang. Tapi kita ambil dekat kilang dia tak matang lagi. So dia nak bersenyawa, masa tu lah berapa telur yang dapat, berapa yang bersenyawa, masa tu kita nampak kadang-kadang selalunya dia tak adalah macam 80% persenyawaan tu. Mungkin dalam 50, mungkin dalam 40%. Yang tu pun nervous jugalah nak tengok sejauh mana sperm tu mampu untuk senyawakan telur. So that's the next step. So kita tunggu period, lepas tu kita scan, parut fibroid tu dah baik, period pun dah regular dah masa tu, and then that's when kita start injection. Dan kita tahu kita tak boleh buat sekali harum kan, sebab telur tu banyak, kita kena bekukan dulu. Betul. So siapa yang cocok siapa? Cocok tu dua-dua sekali. Saya jenis dia takut jarum, so saya cocok, saya tak tengok, dia yang cakap okey dalam lagi. Dia macam tu. So macam okey dah ke dia macam apa tu, bekerjasama lah untuk nak tahu dah boleh cocok ke tak tu, semua dia lah. Sebab saya tak tengok pun benda tu lah kan, sampailah habis last yang kena cocok tu lah. Memang dia together throughout. So masa cocok tu, dia satu hari tu 2 jarum sekali kan? Ingat lagi tak? Betul lah. So and then 5 hari, lepas tu kita scan. And then lepas dah scan, telur dah besar, ada tambah satu lagi cocok. So ada 3 jarum dalam masa 5 hari yang terakhir tu. Betul. You all cocok pagi ke, petang ke? Ataupun pagi, bila lepas balik? Rasa pagi, sebab masa kita buat prosedur ni, dua-dua dapat work from home. Masa COVID ya. Ya, betul. COVID. Betul. So memang kita orang rasanya buat pagi tak silap mak. Pagi betul. Ada tak apa-apa yang leceh ataupun susah dengan ubat-ubat tu selain pada dia jarum? So far okey je lah. Cumanya ada satu ubat yang macam kapur tu kan, dia quite messy lah, tapi tak yang ada. kena bancur tu, yang Humok tu, yang kena bancur tu, yang dia punya kena powder masuk, yang kena masukkan kat bawah yang macam peluru tu, bullet form. tu masa nak masukkan embrio. Betul. Ya, itulah. Itu the next stage. Okay, masa telur kan banyak kan, do you rasa macam kembung perut? Oh ya. Masa buat masa cocok hormon tu kan, kita nak rangsang telur, besarkan telur. Lepas tu bila dia dah extract tu lah kan doktor kan, dia ada rasa macam 5 hari kot dia macam bloated, perut keras. Tu memang nak duduk tak selesa. Tapi lepas tu okey je lah. Dia apa tu doktor? OHSS apa tu? OHSS. OHSS. Dia macam overstimulate
dia punya ovary tu. Ya, betul. So tu je lah yang masa cocok hormon tu. So ramai orang ingat macam lepas dah kutip telur tu, telur semua dah kecut. So dan dia tak rasa kembung dah perut. Tapi sebenarnya lepas cucuk tu dia masih bengkak lagi. Sebab kelongsong tu masih ada. Okay. So that's when you akan rasa bloated yang teramat selepas kutip telur. Especially sampai 3 hari selepas kutip telur, dan lepas tu baru slowly dia go down. So masa tu bagi mereka yang telur dia banyak, perut dia akan rasa keras, akan rasa kembung, ada yang susah nak nafas sikit. Sebab tu kita tak boleh nak letak embrio terus. Sebab kalau kita letak embrio, takut nanti simptom-simptom ni makin teruk dan dapatnya OHSS tu lah, full blown. Okay. So lepas kutip telur tu, dan masa tu lah sperm hari kutip telur tu, sperm tu kita akan cairkan. And then kita tengok berapa yang bersenyawa. And then masa tu lah kita tahu sama ada boleh go to the next step ke tak. Banyak telur hari tu dapat. Tapi kita nampak persenyawaan dia tak seperti yang kita harapkan. Masa tu kita dah risau dah. Betul. Embryologist call tu kan, first dia cakap telur dapat pick up rasa saya 19 macam tu kot. And then lepas 3 hari dia call lagi. Dia kata dah kurang lah yang berjaya kan. Lepas tu yang day 5 tu kita orang dapat 3 lah, yang 3 hari kelima yang blastosis tu kan. Tu pun masa tu rasa macam sejujurnya macam part dia ada baca jugalah pasal macam sperm tu kan. Kalau macam saya bila start IVF tu, treatment tu memang saya cakap dengan doktor juga, awal-awal tu saya cakap saya tak nak baca apa-apa pun di internet. So saya baca 100% whatever doktor saja, saya akan, kalau rasa logik ke benda tu saya akan follow je. So bila embryologist tu call cakap 3, bagi saya rasa macam sikitnya. Rasa macam tapi bila dah habis treatment, dah habis dah ada baby kan, dengar orang-orang lain punya cerita, masa tu baru saya macam start dig on IVF punya journey orang lain kan. Masa tu saya bersyukur lah dapat 3 tu pun sebenarnya it's not easy lah. Thank you. Daripada bayangkan daripada 19 telur tu hanya 3 je in the end. Kita pun risau sebab grading dia pun taklah se-perfect yang kita nak. But then grading tu based on apa yang kita nampak, sama ada sel dia simetri ke tak. Tapi yang kita risau masa hari persenyawaan tu lah, the next day tu. So more than half tak bersenyawa kan. So kita rasa berapa yang tinggal ni, dia punya perjalanan dia berjauh tu. Then I don't think lah boleh convince lagi Encik untuk buat lagi operation. Sebab dah tak ada dah saya baru je baik doktor, takkan nak operate lagi. So selalunya jaranglah kita operate buat tesi ataupun lelaki banyak kali. So selalunya kita buat sekali je. Kalau ada extra kita simpan kan. Contohnya telur ada 10, mungkin ada extra sperm, kita simpan bekukan straw tu sahaja, biar je. Mana tahu kalau ada cycle lagi, kalau tak ada rezeki ataupun nak anak nombor 2 ke macam tu, dan sperm hari tu ada lagi, tak perlu buat operation. So itu antara yang teknologi. Tapi masa hari tu I think kita guna exhausted all the sperm dah. Sebab kita dapatkan sperm pun susah juga hari tu. So that's why kita terpaksa buat 2 side. Dia berapa kali kita boleh buat cycle tesi ni? Tak, selalunya orang tak buat lebih pada 2 kali lah. Ni lifetime lah maksudnya, 2 time lah. Yeah. I mean like selalunya sekali, lepas tu kebanyakan couple they are happy. And then that's it. Dia tak buat banyak kali. Sebab every time kita go in, kita ada orang kata risiko parut yang lama, takut pendarahan, dan there's possibility that we may not dapat dah sperm yang kita dapat dulu. So itulah dia. Okay. So lepas dah dapat kutip telur, dah dapat embrio, kita bekukan. Lepas tu that's when puan datang balik untuk buat embryo transfer tu. That's another like few months after that. But 2 to 3 months after that. So that's why perjalanan dia jauh daripada operation. Husband pula operate, lepas tu buat OPU, and then last sekali baru buat embryo transfer. So embryo transfer, boleh recall macam mana, how do you feel masa hari embryo transfer tu? Embryo transfer datang pagi-pagi kan. Yeah, one day
Yang bladder tu kena penuh. Bladder dia kena itu. tahan. Kena minum air banyak, lepas tu dia kena tahan, tak boleh nak pergi toilet sampailah habis dia transfer embryo tu. Kan doktor kan? Betul. So dia senak sikit lah, senak nak tahan pergi toilet tu je lah. Yang lain tu rasanya prosedur sekejap je, rasa tak sampai 10 minit je. Lepas tu kena, tu dapat 2 minggu juga cuti. Ya, ingat Tapi itu untuk wife je lah, suami tak dapat dah. Masa tu je suami dapat. So tanya doktor kena bed rest ke, tapi doktor kata boleh jalan, boleh ada moving lah kan, tapi janganlah macam actively turun naik tangga. So saya pun setakat pergi ke bilik-bilik macam tu je lah. Do you test? Do you periksa? Buat urine test? Lepas tu doktor cakap okay, 2 minggu lagi datang balik kan. And then saya tanya tu, doktor cakap tak perlu pun buat test. So kita orang ni memang, kita orang punya face, kita orang memang dah kahwin 7 tahun kan. Dia dah rasa macam kita reda lah, macam saya cakap tadi lah, kita orang try. Kalau ada, kalau tak ada rezeki. So hope tu macam tak ada 100%, bukan 100%, bukan 0%. Dia macam in the middle somewhere lah. So bila buat 2 minggu tu, tunggu 2 minggu tu, kita orang tak buat test langsung. Even on the day kita datang after 2 weeks tu, doktor, kita ambil darah kan doktor? Kan nak tahu, nak check sama ada pregnant ke tak tu. Nurse tanya, doktor pun tanya kot, tak buat ke UPT kan? UPT kan? Betul? Urine test. Thank you, sayang. Tak lah, sebab itu doktor kata tak payah buat, saya tak buat lah. Kita macam memang go with the flow je lah, whatever yang ada rezeki dan ada lah. Alhamdulillah lah, itulah rezeki lah sekecil. Yalah. Tapi doktor, kalau saya boleh share lah, after 2 weeks tu kan saya tak rasa apa, macam kita berserah kan. And then once doktor cakap okay, blood test tu pun dah ada sign of ada pregnancy kan, doktor sudah datang balik 2 weeks untuk check kan. That 2 weeks tu memang saya risau lah. Tu yang paling risau lah. Masa nak buat first scan tu. First scan tu. Tu saya rasa dia punya risau tu tak pernah lah serisau tu, sebab kita dah tahu ada something dalam badan. And then kita just nak make sure benda tu still kat situ ke atau tak kan. 2 minggu tu lah saya rasa, kau tanya saya stage yang mendebarkan that 2 weeks tu lah after dapat tahu pregnant. Cepat thank Betul lah. So that's when bila dah lepas buat ujian urine test tu, blood test tu, and then 2 minggu lepas tu buat scan, tu pun nervous juga sebab nak pastikan kantung tu dalam rahim, nak make sure dia bukan mengandung luar rahim. And then lepas 2 minggu tu scan balik, tengok jantung baby pula. So macam every stage tu macam ada dia punya something yang kita risaukan. Betul. Ya, betul. Tapi ramai yang risau masa embryology nak call. Lepas tu sebab kita kat rumah, kita tak nampak benda tu, apa yang berlaku kat lab, kita tak nampak. So now sekarang nak scan pula, nak tengok nampak tak kantung. So sebenarnya kita orang pun risau. Tapi keep cool je, macam like letak je scan tu, tengok je macam mana pun kan. So macam and then tapi masa first scan tu actually saya ingat lagi masa tu ada 3 orang. Masa kita orang masukkan buat transfer tu ada 3 orang. Masa 2 weeks after that pun ada 3 orang. Saya rasa lah sebab kan ada share-share juga kat dalam IG story semua tu. Yang 2 tu dah nampak kantung ada baby. Yang saya tak ada kantung tu. Masa tu macam ya Allah. Diorang duduk dalam Instagram diorang macam tu. Saya rasa doktor kot share macam apa on that day, apa dia punya keputusan semua kan. Tapi doktor masa tu macam keep cool lah. Memang seriously doktor memang keep cool sangat. Dia cakap tak apa, datang lagi 2 minggu lagi ni insyaAllah kan. Saya pun macam okay lah. Masa kita orang pergi bercuti semua, masa tu rasa macam yelah orang lain ada kan, kenapa kita tak ada kan. Macam yang bulat dekat dalam bulat tu. Yang tu yolk sac, dia panggil yolk sac. Yang heartbeat tu. Heartbeat tu tak ada. Tu yang macam masa tu dah macam a bit down lah. Tapi macam saya cakap tadi tu, kita
sebab memang niat kita ada rezeki ada, kalau kuat-kuatlah benda tu. Alhamdulillah after 2 weeks tu ada heartbeat. Siap bawa mak je. Masa tu kebetulan lah nak bawa mak tu sebab nak pergi mak abang terus kan, sebab masa kat PJ kan. So macam mak pun berdebar lah kalau dah masukkan parents ni kan, tahu-tahu je lah. Tapi alhamdulillah rezeki lah. Masa tu mak dah tahu dah? Masa tu tahu. Pertahuan yang puan pregnant buat IVF. Kita orang ni kita orang memang jenis better family daripada awal sebab macam yalah doa-doa tu kan penting juga kan. So memang diorang ada kita orang untuk macam family every week tu baca Yasin untuk semua tak kisah kita orang punya, termasuklah kita orang punya proses IVF ni, siapa-siapa yang tak siap, so kita ada group macam tu lah masa kita orang on IVF journey tu. So memang diorang tahu daripada awal. Even close friend pun saya bagi tahu je. Saya macam okay, macam you guys close friend kan, doakan lah kan. Apa gunanya kawan-kawan. Macam tu lah. So itulah. Cuba dah tengok kita cakap tanya apa tadi. Memang family tahulah. About dari segi majikan, your work masa COVID on and off, work from home apa semua tu kan? Alhamdulillah lah, masa tu saya dapat bos yang, dengan bos pun saya bagi tahu. Saya start je treatment tu, saya cakap bos, cakap actually saya nak start IVF treatment. So I just maklumkan, so dengan harapan dia faham lah yang kita akan ada on off ataupun macam kan masa tu masih boleh work from home. So dengan harapan kita boleh bekerja dari rumah lagi lah. Dan alhamdulillah lah, bos pun macam okay, dia bagi tahu saya masih ingat lagi lah. Dia cakap you just let us know what we can help you, what we can support you. Macam okay lah kan, macam kita pun taklah take advantage, kita buat je kerja kita. Saya take advantage. Tapi itulah macam kita appreciate lah orang-orang yang support kita ni directly kan. Betul Ya, sebab because I think macam tu lebih macam senang daripada kami pun macam okay, bagi je surat yang work from home. Support letter and itu yang kita boleh bagilah. Tapi kadang-kadang macam kalau minta MC lebih pada 2 minggu tu macam sukar juga. Sebab kita klinik, so jadi kita tak boleh nak bagi terlampau lama unless ada possible macam na'udzubillah macam bleeding, ada benda-benda tu, dan kita bolehlah buat macam tu. Tapi kalau nak buat MC macam sebulan macam susah juga kita nak buat yang tu. So itu yang kita nampak lah. So ada apa-apa kata-kata kalau orang kata, sebab kadang-kadang dari segi couple yang buat rawatan fertility ni memang kena support each other, husband and wife. Tapi kadang-kadang husband susah sikit nak dapat support daripada mereka dari segi, especially kalau dia yang kena buat rawatan ataupun do you have that feeling that ni because of me, or do you macam rasa saya yalah, so obviously kalau memang saya nak minta kahwin baru tak boleh kan. Memang sebelum ni saya tak ada kan, jadi saya tak ada rasa salah siapa pun sebenarnya. Memang macam dia cakap lah, kita dah pasrah dengan kehidupan masa tu. Saya tak ada salahkan siapa, tak ada ni lah. In fact masa buang fibroid tu bulan 2, kita doktor kata 6 bulan kan untuk recovery semua tu. Kita orang pun macam that 6 months tu sebab kita orang dah comfortable hidup berdua 7 tahun kan. 7 tahun rasa macam kita orang even discuss kan macam betul ke kita nak proceed ni kan. Memang ada satu lagi macam ketidakpastian tu kan. Sebab takut failure juga sebenarnya. Takut failure, takut itulah perubahan kehidupan. Once kita ada anak kan dia macam dah lain sikit kan. Tapi itulah. Sebab Balkis ni dia ada PCOS. Jadi sepanjang 7 tahun tu akan ada period yang dia 2 bulan tak datang period.
Jadi kita punya expectation tinggi. Drop. So, Sepanjang 3 tahun. Awal-awal tu quite frustrating lah kan. Macam dah bila lambat period tu macam mungkin ada chance untuk pregnant. Tapi dah after 1 year, nak masuk 2 years, dia perasaan tu dia macam okay, the same feeling all over again kan. Macam okay lah, tu yang dia macam ada rezeki ada kan. Dia jadi macam tu lah. So kalau macam ada orang tanyalah kat Encik, kat Puan, apa kata-kata sort of like sepanjang journey ni, more than 2 years rasanya, by the time you dah bersalin semua tu kan, what would sort of like kata-kata advice? So my perspective lah, first kita ikutlah cakap doktor. Itu betul lah. Sebab satu benda, stres akan effect kan kita punya perjalanan lah. Memang benda ni orang cakap physically, tapi sebenarnya mentally sangat exhausting. Yang sangat itulah susah. So bila kita dah shut off satu reliance, so kita ada dependent on doktor punya advice, so kita ikut step by step, so kita have more peluang lah untuk jaga diri sendiri. Dan macam kita pun masa tu start pergi exercise pun untuk jadikan benda ni highest possibility lah kan, sebab kita punya chances rendah. Itulah, ikut cakap doktor, ikut cakap bini. Jadi emotion itu yang first patutnya. You kena betul balik. Ulang balik. Ikut cakap bini, cakap doktor. Tapi faktor-faktor luar ni memang sangat banyak lah. Macam parents tanya bila apa anak, semua ni kita block dulu lah masa tu. Macam dia cakap lah, kita harapkan doa dia orang lah. Before this memang kita nak secretive, tak nak bagi tahu orang. Tapi bila ada faktor doa tu baru kita dah start. Bila orang doakan semua macam tu je lah. Lagi ramai orang doa, mungkin kita tak tahu kan siapa punya doa yang diangkat kan. Sebab kita definitely macam case dalam bila tak ada sperma dan mani ni, ada juga yang bila kita buat operation tak ada sperm. So sometimes macam ramai couple dah tahu okay, we dah sampai penghujungnya perjalanan tu, selain pada cara lain lah macamnya. So kadang-kadang kita nak discuss dekat klinik pun susah juga sebab dia very sensitive. So kalau macam Mak Saleh dia kata you all pergi holiday lah, naik kereta sport, tak payah kereta besar-besar, just tu macam tu. Tapi kita tak boleh nak cakap macam tu kan, macam sebab dia akan kacau dengan kita punya confidence sebagai lelaki. Maybe it affect more. Do you rasa yang situasi ni macam affect your confidence, kelelakian? Kelelakian? Tak ada, sebab even kita ada buat test testosteron punya hormon kan, benda tu normal. So saya rasa saya normal lah dari segi kelakian. Tapi semua ialah penyakit yang perlukan so perlu intervention, kita perlu intervention lah. So ramai lagi yang ada penyakit yang lagi susah, yang lagi terminal. So saya punya perjalanan ni tak sesusah orang luar lah, orang lain bagi saya. But of course selepas ni kena teruskan healthy lifestyle, pergi exercise semua. And then juga untuk lelaki yang sperma dia kurang ataupun tak ada, dia kena pantau kawasan testis tu, kadang-kadang buat ultrasound, just make sure tak ada cyst ke, tak ada apa-apa yang kawasan tu. Pemeriksaan sendiri, pergi masa mandi check, sebab dia punya orang kata takut sel-sel kat situ ada yang sel yang tak sihat, yang long term boleh menyebabkan penyakit kawasan tu lah. Parut tu macam mana, okey ke? Okey, parut tak nampak parut lah. Tak nampak, betul. Okey. So I think Puan Balkis nak kata apa-apa, maybe sepatah dua kata kepada couple-couple yang lain. Saya rasa daripada apa yang saya reflect balik, kalau boleh kita jangan comparekan kita punya journey ni dengan orang lain untuk reducekan stress. Itu je. Macam whatever yang kita hadapi tu, that's I think because kita pun just fikir kita ni special kot kan. Macam kita diduga macam ni, orang lain diduga lain. Masing-masing ada diorang punya cabaran dengan dugaan masing-masing lah kan. So whatever, kadang-kadang even each masalah yang sama pun tak semesti journey tu sama kan. So just yang penting korang berdua tu lah, husband and wife. Yang lain tu korang tolak tepi je. Ambil doa dia orang je lah kan. Apa-apa yang cakap tu tolak tepi lah. Just
just jangan compare lah. Kalau compare tu memang mungkin lah akan ada rasa kenapa orang ni sukses ke tak ni ke kan. Just whatever yang korang hadapi tu, talk together lah as a team together. Okay. Kalau ada apa-apa, siapa-siapa nak tanya soalan ataupun nak tanya sorang-sorang sebab macam kadang-kadang keadaan ni dan tak ramai sebenarnya daripada azoospermia ataupun tiada sperma ni dalam 5% of the male population yang ada masalah sperma. So teramat-amat sedikit. Dan daripada situ pun ramai juga, ya, separuh yang ada, separuh lagi yang tak ada. Okay? So we never know until kita go ahead dengan surgery. Yang itulah itulah. So kalau dan ramai juga kita approach, ramai tak nak share. So dengan Puan Balqis dengan itulah saya pun tanya dia. Sebab saya dapat rasa dah session ni more to on the men's side kan. Saya ingat ada payment. Jadi ambassador. Boleh nanti kita create. Dia kata boleh je. Dia kata sebab saya pernah cakap dengan dia, saya nak create some awareness on fertility ni. And then dia kata sebab, tapi saya tak nak lah. Saya pun sebenarnya, saya introvert. So saya tak adalah macam nak share on the media social, make it public. Tak lah. Tapi bila doktor invite ni, dia pun tahu saya nak macam, okay, saya nak share benda yang kita lalui. So dia kata, boleh je. Dia kata, kita share apa yang kita lalui lah kan. Tak sama lah. Even dengan close friend pun saya akan introduce anak saya tu. Saya akan cakap, bila kan kalau kita jumpa bawa baby, orang tanyalah macam anak keberapa ke. Saya akan terus cakap, okay, Lisa ni baby IVF. Surprisingly ramai yang tanya. Ramai yang tanya dan ramai yang tengah macam, okay, where should I start? Ataupun kepada siapa. In fact ada kawan saya pun dengan Dr. Saliha baru je bersalin. Alhamdulillah. Itulah. So kita tak tahu siapa yang struggle. So with that small talk je saya cakap, saya introduce tu ni baby IVF. Surprisingly lah. Ramai kan sebenarnya. Yelah, yang penting tak kisahlah kat mana, asal just start the ball rolling kan. Start macam yelah 7 years kalau boleh tak nak lama sangat. So lagi the more, kalau katakanlah maybe waited longer, we don't know whether we can get sperm ke tak masa tu kan. Just betul-betul the window tu. Okay. Alright. So kalau macam tu kita end dulu session kat sini. Mungkin ada orang couple-couple nak tanya. Tak boleh balik lagi So dan kita dari situ kita tengok macam mana ya. Terima kasih banyak-banyak. Okay. Sekian saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.